Hai korang, Assalamualaikum dan selamat malam saya ucapkan. Dan berjumpa lagi kita di channel Sembang Seram Pada Tidur untuk episod kedua. Bagi mereka yang baru di channel ini, okay, jangan risau, macam saya cakap lepas, channel ni pun baru. So ini merupakan episod kedua bagi channel Sembang Seram Pada Tidur. So before we start, okay, jangan lupa tekan butang subscribe dan notification bell. Selalu lupa dia cakap itu. Sekarang lupa dah. Okay. Alright. So first of all, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih, thank you so much untuk 1.1k views bagi episod pertama. Okay, I'm so happy. And saya harap, manalah tahu, daripada 1.1k tu boleh pergi 1.1 million ke? Kan? Alright. So untuk episod kedua hari ini, saya ingin berkongsi dua kejadian di tempat yang sama dan dalam duration yang bersambung. Complicated kan? Tak pun sebenarnya. Okay. So hari ini saya ingin bercerita tentang kisah seram pam tandas dan gelak pam tandas ni. Kenapa pam tandas? Dengar sampai habis ni. Alright. Kisah ini berlaku kepada saya sendiri, abah saya dan juga abang saya yang sulung. Okay. Kejadian ini berlaku pada tahun 2007, di mana pada ketika itu saya dan keluarga berpindah daripada Kuantan ke Temerloh. For you guys punya info, saya membesar di Kuantan Pahang dan saya pun dilahirkan di Pahang. Saya dilahirkan di Bentong. Saya bukan purely Johorian, bukan. Okay. So daripada darjah 1 sampailah tingkatan 5, saya menetap di Kuantan Pahang dengan keluarga saya lah. Pada ketika itu ayah dan mak saya memang kedua-dua mereka bekerja di Pahang, di Kuantan pada ketika itu. Okay. Selepas tingkatan 5, masa saya menunggu any penempatan lah untuk sambung study selepas SPM, ayah saya sekali lagi diarahkan untuk bertukar tempat kerja daripada Kuantan ke Temerloh. Dan kebetulan ayah saya memang orang Temerloh, dan ayah saya memang ada sebuah rumah sendirilah di Temerloh. Sebab di Kuantan tu kami pada ketika itu ayah saya menyewa rumah lah. Okay. So masa kami duduk di Kuantan, rumah di Temerloh tu ayah saya sewakan kepada orang. Bila rumah kosong kan, sayang nak dibiarkan begitu saja. So ayah saya sewakan kepada orang, dan waktu ayah saya diarahkan untuk bertukar ke Temerloh pada ketika itu, so kita pun buatlah prosedur biasa, bagi notis kat penyewa tu untuk keluar dalam masa sebulan, okay, untuk kami berpindah masuk dan sebagainya. Alright. Ayah saya ditukarkan ke Johor pada ketika itu, dan dia diberikan satu projek di mana ayah saya diberikan tugas, diberikan tanggungjawab untuk membuka cawangan baru di Temerloh.
Okay, untuk pengetahuan anda, ayah saya bekerja di sebuah syarikat kurier swasta pada ketika itu. Dan mak saya merupakan seorang pekerja kerajaan di Kuantan lah. Okay. So, yelah, dah bertahun-tahun duduk di rumah sewa. Dan ini kali pertama nak duduk di rumah sendiri. So, excited rasa untuk duduk di rumah sendiri tu lain. Dan biasalah juga bila rumah ditinggalkan oleh orang, maksudnya orang dah duduk lepas orang keluar, so mestilah ada cacat celanya di rumah. Adalah yang rosak di sini, rosak di sana, rosak itu, rosak ini dan sebagainya. Okay. So pada ketika itu, semasa ayah saya diarahkan untuk bertukar daripada Kuantan pergi ke Temerloh, ibu saya masih lagi bekerja di Kuantan. So ayah saya decide untuk kita baiki dulu rumah kita di Temerloh tu, kita cantikkan dulu rumah kita di Temerloh tu, sementara menunggu ibu saya dapat tukar daripada Kuantan ke Temerloh. Jadi pada ketika itu yang ada ialah ayah saya sebab masih menunggu dapat you mana-mana ketika itu, dan juga abang saya yang suruh. Kalau tak silap saya masa tu abang saya tu tengah cuti SEM kot, I think so. Jadi kami 3 orang ni pergi dulu ke Temerloh, ke rumah ayah saya tu, without bawa perabot dan sebagainya. Belum pindah sepenuhnya lah, senang cerita. Okay. So pergilah kami 3 orang. Daripada ketika itu mak saya tinggal lah di Kuantan. Okay, sebab mak saya kena bekerja kan. Okay. So tujuannya pergi ke Temerloh tu, kita nak cantikkan rumah, kita nak baiki apa yang patut, nak cat baru, nak cat bilik semua cat color baru, dan tampal mana-mana lubang ke apa ke dekat rumah Temerloh tu lah. Right. So bermulalah kerja-kerja mencantikkan rumah. Saya dan abang saya. Siang ayah saya akan pergi bekerja lah. Okay. Dan tinggallah saya dan abang saya untuk cat rumah. Pada ketika itu tugas utamanya adalah untuk mengecat rumah. Okay. Nak dijadikan cerita, sewaktu ayah saya dalam tugas dia untuk membuka cawangan baru. Cawangan baru maksudnya dia kena cari from scratch tau. Dia kena cari kat mana nak sewa bangunan, kat mana nak jadikan pejabat. Semua benda tu dia kena cari. Jadi ayah saya tu dapatlah satu bangunan ni di Bandar Temerloh lah, untuk dibuka cawangan baru tu. Dan pada ketika itu ayah saya mengalami isu mistik ni di pejabat dia, di bangunan yang dia nak buka tu. Adalah beberapa isu mistik yang berlaku di pejabat dia. Tapi saya dan abang saya, kami macam dengar je lah, sebab benda tu berlaku di pejabat dia, dan kami tak sangka, tak terfikir pun kalau benda tu berlaku di rumah. Okay. So beberapa hari semasa saya, abang saya dan ayah saya berpindah ke Temerloh tu, kami pun buatlah kerja macam biasa. Saya tolong abang saya cat rumah. Okay, abang saya dia akan pakai roller untuk cat. Okay. Dia pakai roller untuk cat. Saya punya tugas ialah untuk menghabiskan bahagian-bahagian penjuru. So saya lah yang turun naik tangga tu, okay, untuk cat yang dekat-dekat siling tu, yang pakai dinding-dinding nak kat siling, bahagian penjuru yang memang tak boleh nak pakai roller. Tu kerja saya. Okay. So rutinnya siang kita mengecat, nanti kan malam abah balik, abah bawa makanan.
So malam biasa kita orang tak bekerja sangat lah. Malam tu untuk berehat. Tapi dekat rumah memang tak ada perabot. Kat rumah tu memang kosong. Kami hanya bawa barang-barang yang kami nak pakai je. Barang-barang penting sahaja. Sehinggalah tiba satu malam. Saya ingat sampai sekarang. Nak cerita pun. Okey. Pada satu malam ni, untuk pengetahuan anda, disebabkan rumah tu tak ada perabot, rumah kosong, jadinya malam-malam kami bertiga akan tidur di ruang tamu. Kita akan bentang tilam, dan kita orang bertiga akan tidur di ruang tamu. Biasanya saya akan duduk di tengah lah. Ayah saya di sebelah tepi, abang saya di sebelah tepi. Nak jadikan cerita, ada satu malam ni saya terjaga. Saya tak ingat pukul berapa. Saya rasa dalam pukul 2 lebih, dekat-dekat pukul 3 pagi macam tu. Saya terjaga dan pada ketika itu saya mendengar ada bunyi orang tarik pam tandas. Okay. Pada ketika itu saya tak rasa apa pun. Biasalah mungkin ayah saya ke atau abang saya ke yang pergi toilet. Right. Saya memang betul-betul terjaga tau. Saya terbuka mata, saya dengar bunyi orang tarik pam tandas. Sekarang ni okey lah. Tetapi pada malam itu, bunyi orang tarik pam tandas tu berkali-kali. Maksudnya, mula dah tarik mula dah tarik, tak lama pada tu dengar lagi orang tarik pam tandas. Sampailah 3 kali. Okay. Saya muskil. Kenapa banyak kali tarik pam tandas tu? Jadinya, lagi satu perkara saya muskil. Saya tak dengar orang keluar masuk tandas. Okay, normal. Kalau misal kata, sebab tandas tu, kita orang duduk kat ruang tamu, tandas tu ialah tandas di bahagian ruang tamu. So tandas tu berhampiran dengan dapur. Jadi saya pakai rumah teres ayah saya tu taklah besar. Jadinya kalau saya tengah baring tu, saya dongak je, saya boleh nampak tandas tu. Okay. So secara logiknya, kalau ada orang masuk tandas, mesti ada dengar paling-paling pun orang buka pintu dengan orang tutup lampu atau buka lampu. Tapi saya tak dengar. Saya tak dengar bunyi tu. Saya hanya dengar orang tarik pam tandas berkali-kali. Ya Tuhan, sabarlah. Okay. Saya pun dah mula cuak. Saya dah mula rasa seram sejuk situ. Saya dah cuak. Dan pada ketika saya sedar tu, saya tidur mengiring. So di depan mata saya, maksudnya bila saya sedar tu, depan mata saya ialah ayah saya. Okay. Tetapi ayah saya tidur mengiring, membelakangkan saya. Jadi saya fikir, kalau ayah saya kat sebelah, maksudnya mesti abang saya yang pergi toilet. Sebab kami bertiga je. Okay. Mesti abang saya yang pergi toilet tu. Sakit perut sangat ke sampai pam banyak kali tu? Sebelum saya nak mendongak ke toilet, saya macam pusing ke arah abang saya. Dan bila saya pusing, saya nampak abang saya tengah baring kat sebelah. Dan dia pun baring mengiring, tetapi membelakangkan saya. Okay. So, kalau abah saya dekat sebelah, abang saya dekat sebelah, siapa dekat tandas?
siapa yang dekat tandas tengah main pub? Okay. Itu perkara pertama saya dah cuak. Okay. Sekarang ni perkara kedua ialah saya cuak sebab abah dan abang saya dua-dua ada kat ruang tamu dan dua-dua tidur membelakangkan saya. Maksudnya mengiring membelakangkan saya. Okay. Sekarang ada dua possibility. Kalau abang saya kat sebelah, siapa dekat toilet? Dan kalau abang saya dekat toilet, siapa kat sebelah? Ui. Okay. Jadi saya dalam dilema. Sebab saya nak kejutkan siapa? Saya tak nampak muka dua-dua orang ni tau. Saya hanya nampak belakang diorang saja. So macam-macam imajinasi masuk dalam otak saya. Kalaulah contoh saya kejut abang saya. Kalau betul dia abang saya, okey lah. Tapi kalau abang saya yang dekat dalam toilet tu, how come? Jadi saya pun decide untuk kejut abah saya. Sebab antara kami bertiga, saya memang confident bab-bab macam ni abah saya yang paling strong lah, kan? So saya pun saya main tepuk je bapak saya. Saya kejutkan abah saya. So bila saya kejutkan abah saya bangun lah tanya, kenapa? Lepas tu saya cakap, abah, cuba dengar, ada orang main pam tandas, saya kata. Okay. Pada ketika itu pam tandas itu masih berbunyi. Memang bunyi clear tu. Clear orang tarik pam. Maksudnya memang ada orang flush. Okay, bukannya air tu keluar tak, memang orang flush. Okay. So waktu bapak saya bangun, dia duduk lah. Dia duduk. So saya pun duduk lah. Oh, ni nak bangun. Saya pun duduk, bapak saya pun duduk. So kita orang dua orang sini. Puk, bunyi lagi. Lepas tu masa saya dan abah saya senyap tu, kita orang duduk tu, pam tandas tu adalah bunyi 3 kali kan ni, macam tu. Lepas tu tiba-tiba abah saya bangun. Abah saya terus pergi toilet, buka lampu, buka pintu. Okay. Waktu abah saya buka lampu, buka pintu toilet tu, bunyi flash pun berhenti. Korang bayangkan. Memang stop. Lepas dia bapak saya, ayah saya buka lampu, buka pintu bilik air, dia tengok dalam bilik air tu. Lepas daripada tu bunyi flash pun stop, berhenti. Okay. So malam tu ayah saya adalah dia baca doa-doa yang dia tahu. Dan kami cuba tidur lah. Dan syukur alhamdulillah tak ada dah di pam toilet malam tu. So saya since then, saya ni bukanlah berani sangat pun. Walaupun yalah, ada kelebihan tertentu tu, but still saya ni penakut orang. Dan saya, to be honest, saya lagi takut dengan bunyi daripada tuntunan ataupun kita panggil penampakan. Sebab bila out of sudden saya dengar bunyi, saya takut sebab saya tak tahu bunyi tu dari mana. Bila saya tak tahu bunyi tu dari mana, so saya tak tahu benda tu kat mana.
Macam tu lah, lebih kurang. Okay. Itu ialah kejadian pertama yang berlaku sewaktu kerja-kerja mencantikkan rumah tu lah. Okay. Selang beberapa hari ada lagi satu kejadian berlaku di rumah tu pada waktu malam lah. And pada waktu itu pun saya yang sedar dulu. Okay. Malam yang kejadian kedua ni, kami seperti biasalah tidur di ruang tamu. Okay, tidur bertiga di ruang tamu. Dan malam tu saya terjaga. Saya tak ingat pukul berapa, tapi yang saya sure malam lah, tengah malam. Saya terjaga sebab saya dengar bunyi tangga. Hari tu, hari kejadian tu, pada waktu siang, saya dan abang saya sebab kami dah siap cat ruang tamu, so kami nak cat bilik. Dan pada hari itu saya dan abang saya mengecat bilik utama. Bilik utama tu ialah memang di ruang tamu. Pintunya tu di ruang tamu. So sebelah je lah, sebelah tempat kami tidur. So sebabkan saya yang tugaskan untuk cat bahagian tinggi-tinggi tu, so saya lah yang heret tangga tu kilik. So pada malam itu tangga tu berada di dalam bilik sebab kami tengah cat bilik utama. Okay. So anda bayangkan, di rumah yang kosong, yang tak ada perabot. So bila rumah yang tak ada perabot, tak ada barang, gema dia lain macam. Betul. Bunyi sudu jatuh pun satu rumah boleh dengar. Keting. Macam tu. Okay. Macam lah juga bunyi tangga tu. Okay. So pada malam itu saya terjaga kerana saya terdengar seolah-olah tangga di dalam bilik utama tu diserik. Krek. Krek. Kejap kan panjang. Krek. Macam benda tu diserik jauh, padahal bilik utama je. Okay. Saya dah cuak sekali lagi. Tapi first thing first, saya mesti check abah saya dengan abang saya ada ke tak. Kalau abah saya dan abang saya ada dekat ruang tamu, maksudnya tu kerja orang lain. Orang mungkin. Okay. So saya dengar, lama saya dengar. Okay. Saya pernah tengok ada satu video YouTube di mana tangga lipat tu, dia kalau you letak sengit, tangga tu boleh berjoget. Ni gedek tu. Okay. Saya pernah tengok. So saya nak sedapkan nanti, saya fikir mungkin tangga tu berjoget sendiri, tapi saya tak confident. Sebab yang saya confident, tangga tu bukan dikipakkan, tangga tu dilipat dari sandar di dinding. So macam mana tangga tu nak berjoget? Mustahil kan? Jadi saya dah cuak. Saya dah macam, kuat pula pergi tangga ni. Jadi apa yang saya buat? Seperti biasalah, I kejut my hero lah during that time. Saya kejut bapak saya. Saya kata, abang, ada bunyi tangga. Okay. So abang saya macam, cuba tengok. Yes, betul. Abah saya pun dengar bunyi tangga tu. Ialah bunyi. So abah saya apa lagi, dia bangun lah. Dia bangun, dia buka lampu bilik, and dia buka dia buka lampu bilik. Dia buka lampu bilik dan dia tengok lah apa yang ada dalam bilik tu. So once dia buka lampu bilik, and once dia masuk bilik tu,
bunyi tangga tu pun senyap. Tak ada. And tangga tu elok dekat tempat di mana saya letak. Tak berubah sikit pun. Pada ketika itu. Ya Tuhan. Nak buat lagi macam ni seram. Okay. So kebetulan di siang harinya, masa kejadian tu lah, di siang hari ayah saya sedang berurusan dengan salah satu isu mistik jugalah di pejabat baru dia. Okay. Dan pada malam tu tak macam mana, disebabkan gangguan itu berlaku one after another. Jadi bapak saya dia duduk dekat ruang tamu tu. Dia cakap, bapak saya kata, kalau kau nak duduk sini, duduklah, tapi jangan ganggu. Tapi kalau kau nak ganggu, baik kau keluar. Abang saya cakap, jangan ganggu orang dalam rumah ni. Memang abang saya cakap. Saya pun dengar, abang saya pun dengar. Abang saya bangun tak Saya tak ingat abang saya bangun ke tak. Saya rasa abang saya bangun kot. Okay. So abang saya cakap macam tu je. Sekitar aku sama tidur. Saya seingat saya yang hari kejadian tandas tu saya boleh tidur. Tapi hari kejadian tangga tu saya macam susah sikit nak tidur. Sebab saya macam fikir-fikir, macam mana tangga tu boleh gerak pula kan. So Cuma selepas kejadian itu, selepas ayah saya bercakap-cakap tu, tak ada lagi dah gangguan di rumah itu yang saya dan abang saya alami lah. Okay. Cuma ayah saya ada cerita dengan kita orang, dengan saya dengan abang saya, pada keesokan harinya, selepas yang kes tangga tu, keesokan harinya, masa ayah saya mandi di bilik, masa ayah saya masuk di tandas yang bilik utama tu, dia ternampak macam ada kepulan asap. Ni yang diceritakan lah. Dia ternampak macam ada kepulan asap keluar daripada rumah dan terus berlalu pergi. Ibaratnya seolah-olah macam benda tu memberi penampakan kepada ayah saya dan menandakan yang dia ingin menunjukkan yang dia pergi. Kata abah lah. Saya tak nampak yang tu. Saya dan abang saya tak nampak. Abang saya nampak. Jadinya tapi kebetulan selepas perkara itu memang tak ada gangguan lagi dah. Semasa kami mengecat-ngecat untuk beberapa ketika lah, sampailah kita orang pindah. Setelah pindah tu adalah hal lain. Tapi itu mungkin episod seterusnya lah kan. Jadi itulah kes yang saya, abah saya dan abang saya yang sungguh alami lah ketika kami sedang cantik kita. Jadi bagi korang yang suami isteri ke ataupun bagi yang duduk sebilik ke, ada toilet dalam bilik tu, kalau korang dengar orang main tandas, check dulu. Kalau korang ada kat sebelah ke, ataupun suami korang ada kat sebelah ke, kalau ada, siapa yang pam tandas tu? Kira pula gitu. Ya Allah. Okey, saya rasa cukup.
sekadar itu untuk episod kali ini. Okay. Dan InsyaAllah kita akan bertemu lagi di episod yang ketiga. Banyak lagi kita nak ceritakan. Dan kepada anda, sila tinggalkan komen sama ada anda nak kongsikan cerita anda ke, ataupun sebarang komen lah yang membina, ya. Sila tinggalkan komen. Dan kepada sesiapa yang ingin berkongsi cerita anda dengan saya, ataupun ada yang berhasrat untuk saya bercerita tentang kisah dan pengalaman anda, sila emailkan cerita anda di email yang akan saya sertakan di bawah. Okey. Dan sampai kita berjumpa lagi, jangan lupa subscribe dan klik notification bell. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih kerana menonton Sembang Seram pagi itu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.